Baik. So yang kedua ni kita akan tengok untuk apa yang kita namakan sebagai hukum rantai. Okey. Dia sebenarnya perbincangan dia macam mana kita nak dapatkan hukum rantai tu, dia sebenarnya panjang. Okey, dia sebenarnya panjang lagi daripada sini barulah keluarnya terbitnya petua rantai. Dia ada kaedah-kaedah penyelesaian dia, lepas kita dah buat. Okey, daripada situlah baru kita akan dapat dia punya apa yang dinamakan sebagai petua rantai tersebut. Jadi macam mana proses petua rantai tersebut kita boleh dapat? Kita akan lihat di dalam contoh yang ketujuh. Okey, contoh tujuh. Okey, ni. Contoh tujuh dekat sini kan. So petua rantai diberi oleh dy over dx sama dengan dy per du darab du per dx. Okey, so konsep dia sebenarnya adalah pada dy over dx. Okey, kita hasilnya adalah akhir dia kita mesti nak kena dapatkan dy over dx. Jadi caranya macam mana? Di sini kita akan ada dy, hujung belakang sekali kita akan ada dx. Okey, so dy per apa? Ni per apa? Jadi, dia punya konsep dia, okay, kat sini tak kisahlah du ke, dv ke, dt ke, apa-apa sahaja yang ni apa-apa sahaja, yang penting dia mestilah sama. Okey, kalau kata kita pakai u, maknanya sini du, sini pun kita akan dapat du juga. Okey, kalau kata sini dv, sini atas ni pun kita akan dapat dv juga. Okey, tujuan dia nanti kita akan gunakan dia untuk menyelesaikan dalam masalah yang melibatkan pembezaan yang berikutnya. Okey, sebab yang tadi adalah untuk basic punya pembezaan. Yang kedua ini adalah kita nak lihat kalau kita ada lebih daripada satu. Okey, kita ada lebih daripada satu persamaan dalam satu-satu masa. Okey, kita tengok contoh yang ketujuh. Yang pertama, contoh tujuh yang pertama iaitu soalan A. Macam mana fungsi petua rantai ni macam mana petua rantai ini berfungsi kepada kita punya penyelesaian. So kita tengok dekat sini kita ada y sama dengan apa tu dia bagi tahu in bracket. Okey, in bracket 3x kuasa 3 tolak 4x kurungan kuasa 7. Okey, so kalau kuasa 7 maknanya kalau kita nak expand di bracket dia akan jadi sangat panjang jalan penyelesaian dia. Kalau dia sini adalah kuasa 2 sahaja, maka kita boleh kembangkan and then kita boleh buat pembezaan seperti biasa. Okey, tapi kalau kes dia dah jadi panjang macam ni, okey, takkan kamu nak kembangkan macam ni kan? 3x kuasa 3 tolak 4x. Okey, sambung lagi. 3x kuasa 3 tolak 4x. Okey, and then sambung lagi lah sebab dia ada 7 kali. Okey, sebab kuasa 7 maknanya ada 7 kali. So, nak buat macam ni dia akan membebankan kita. So, daripada sinilah kita menggunakan rumus apa yang dinamakan sebagai chain rule. So, apa nak buat? Okey, kita ambil yang berada di dalam ini, yang berada di dalam kurungan, kita akan andaikan. Okey, kita andaikan, andaikan bahawa, kita letak u kita sama dengan 3x kuasa 3 tolak 4x. So, apabila kita dah andaikan macam ni, maknanya nanti kita punya y kita sekarang ni dah bertukar menjadi u kuasa 7. Sebab apa? Sebab kita dah gantikan yang di dalam ni dengan u. Okay, and then seterusnya apa yang perlu kita buat adalah kita bezakan. Okay, kita bezakan yang pertama, kita bezakan u terhadap apa? Beza terhadap x. So, du per dx, maka kita akan dapat, 3. 3 kuasa 3 kan? So, 3 kuasa 3 maknanya 3 darab 3. Jadi, kita akan dapat sini 9. X, 3 kuasa 2, 3 tolak 1 jadi kuasa 2. Kita terus ni. Ni maknanya kita dah mula semakin expert ke depan. Okay? Baik. Seterusnya, seterusnya kita akan dapat kuasa 3 ke kuasa 2? Oh sorry, kuasa 2. Okey, kat sini kuasa 2 Okey, betulkan sikit. Sini kuasa 2. Okey, kena betulkan terus sebab nanti dia akan efek kita punya pengiraan. Okey, ni kuasa 2, sini pun salah lah ni sebab kita punya pengiraan tadi kuasa 2 kan. Okey. So, kuasa 2 kat sini, maknanya yang lain tu pun sama juga kita kena tukar. Sekejap cikgu tulis semula. Sini kuasa 2, kuasa 2, kuasa 2.
Sini pun kuasa 2. Okey, so 3 darab 2 sama dengan 6. 2 tolak 1, tinggal 1 lah. Tolak 4. Kuasa sini adalah 1. So 4 darab 1 sama dengan 4. X. Okey, 1 tolak 1 jadi kosong. Okey, so X kuasa, okey, ni 1 tolak 1 jadi kosong. So X kuasa kosong bersamaan dengan 1. So 4 darab 1 dapat 4. Boleh faham kan kat sini kan? Okey, so kita akan dapat, alamak, sekejap saya punya internet ni putus. Okey, kejap. Saya pastikan saya punya internet ni bersambung. Okey, baik. Okey kan, saya punya internet. Okey, so boleh kan? Baik, so kita akan dapat 6x tolak 4. Okey, so 6x tolak 4. Seterusnya kita sambung belakang sini untuk y sama dengan u kuasa 7. Apa yang perlu kita buat adalah kita bezakan ini pula. So dy, nak bezakan terhadap apa? Bezakan terhadap u. Sebab sini kita pakai u, dia punya pun boleh ubah. So maka kita akan dapat dy over du. Sama dengan, okey, 7 bawa ke depan. Jadi 1 darab 7 dapat 7. U kuasa 6. Okey. So kita akan dapat 7U kuasa 6. Seterusnya. Okey, seterusnya kita berbalik kepada hukum apa? Ni, petua. Apa nama ni? Petua rantai tadi. Apa yang kita nak dalam kita punya persamaan? Okey, apa yang kita nak dalam kita punya persamaan adalah, okey, kita nak dy. Okey, kita nak dy over dx. So dy over dx maknanya kat depan ini adalah dy. Okey, kat depan ni kita nak dy. Belakang sekali kita nak mestilah over dx. So kat tengah-tengah ni mesti darab. Jadi di sini kita gantikan dengan u. Maknanya kita akan dapat dy over du. Darab dengan du over dx. So masukkan. Dy over du sama dengan 7u kuasa 6. 7u kuasa 6. Okey, darab dengan du over dx kita akan ada 6x tolak 4. Letak dalam kurungan. Okey. Then u kita gantikan semula. Okey, gantikan semula dengan apa? Gantikan semula dengan u ini. Yang kita replace awal-awal tadi. Yang kita andaikan bahawa u sama dengan 3x kuasa 2 tolak 4. Okey, x kuasa 1. So gantikan semula, maka kita akan dapat 7 in bracket. Okey, u adalah sama dengan 3 x kuasa 2 tolak 4 x tutup kurungan kuasa 6 darab dengan 6 x tolak 4 tutup kurungan. Okey. Baik. So dah sampai sini, apa yang perlu kita buat? Okey, apa yang perlu kita buat adalah, okey, yang ini kalau kita nak kembangkan memang dah jadi masalah kan? Okey, ni yang ni kalau kita nak kembangkan yang akan jadi masalah sebab kat sini ada kuasa 6. Jadi kita tak payah usik yang itu. Kita hanya ubah sesuai mana yang kita boleh ubah yang di belakang ni. Sebab 7 ni masih ada kat luar, jadi kita boleh tarik dia masuk ke dalam. Jadi 7 darab 6 dapat berapa? Okey, 7 darab 6 kita akan dapat 42x. So kembangkan jadi 42x tolak 7 darab 4 maka kita akan dapat 28. So 28. Kekalkan dia di dalam kurungan sebab operasi dia adalah darab dengan sini. Jadi 3x kuasa 2 tolak 4x in bracket kuasa 6. Dah selesai. Okey, so itulah fungsi kenapa kita perlu ada penggunaan u tadi. Okey. Baik, begitu juga untuk soalan yang B. Okey, soalan B pun sama juga. Sekarang ni kita punya persamaan kita ada dekat bawah. Okey, so bila ada kat bawah, macam mana kita nak selesaikan? Okey, jadi sama juga. Hukum dia, rule dia adalah kita akan pindah dia naik ke, kita akan gantikan dengan U, kemudian barulah kita buat dia punya pembezaan. Okey, so dalam kes yang kedua ni, dalam kes soalan B ni, okey, kita cuba selesaikan kat mana ni? Mana ruang yang ada? Okey, ni kat atas ni . So,
kita ada soalan contoh 7B. Dia kata Y sama dengan 1 per dengan in bracket 2X tambah 3 kuasa berapa? Kuasa 3. Okey, maknanya kalau kita nak kembangkan dia jadi banyak. Kalau yang kuasa 3 ni sebenarnya kita masih boleh nak kembangkan sebab dia dalam kemampuan kita. Tapi bila kita ada chain rule ni, kita ada petua rantai ni, maknanya kita boleh gunakan petua ini untuk selesaikan dengan lebih cepat. So, kita letaklah kat sini. Andaikan bahawa. Okey, so andaikan bahawa. Okey, apa? Andaikan bahawa apa? U adalah sama dengan 2X tambah 3. Okey, so dia letak dalam kurungan. So, kita akan terus cari du over dx sama dengan berapa? So, 3 tak ada. Nampak belakang ni 3 tidak ada apa-apa pun boleh ubah. Tidak ada 3x dan sebagainya. So apa yang kita terus buat, kita hanya usik yang depan sahaja. So kita akan dapat 2. X kuasa 1 sini. Jadi 2 darab 1 dapat 2. X. Okey, X 1 tolak 1 jadi X kuasa 0 sama dengan 1. 2 darab 1 dapat 2. Belakang memang dah tak ada. So du over dx kita akan hanya dapat 2. Seterusnya kita ada Y adalah sama dengan 1 per U kuasa 3. Kenapa? Sebab U kita dah gantikan dengan yang ni kan. Jadi Y kuasa U kuasa Y sama dengan 1 per U kuasa 3. Yang ini kita boleh pindah naik ke atas terlebih dahulu. Maka kita akan dapat Y sama dengan U kuasa negatif 3. So barulah kita bezakan. Okay. So bezakan dy terhadap U. Okay, bezakan terhadap U maka 1 darab negatif 3 dapat negatif 3. Okey, U kuasa negatif 3 tolak 1 jadi negatif 4. So maknanya dy over du adalah sama dengan negatif 3 U kuasa negatif 4 iaitu kita akan dapat sama dengan negatif 3 per dengan U kuasa 4. Okey, kemudian kita berbalik kepada chain rule dy over dx sama dengan dy over du darab dengan du over dx. So, kita akan dapat dy over du adalah sama dengan negatif 3 per dengan u. Okay, u gantikan dengan ini. Maka kita akan dapat 2x tambah 3 in bracket. Okay, so darab. Darab dengan apa? Darab dengan 2. So, negatif 3 darab 2. Maka kita akan dapat negatif 6. Okay, ini jangan lupa ada kuasa berapa? Kuasa 4. Sini kuasa 4. So, kita akan dapat negatif 6. Okay, in bracket 2x tambah 3 kuasa 4. Dah selesai. Okay, maknanya apa? Kita mesti kena buat step by step lah. Kalau kita dah faham, maka ada beberapa step yang kita boleh skip sahaja. Okay, sama konsepnya adalah sama. Baik, begitu juga dengan kes yang nombor 2 ni. Okay, kes yang C. Kan, bila C ni kalau kita perhatikan kat sini, apa yang menjadi masalah kepada kita adalah satu, dia ada punca kuasa. Ataupun set yang sebelum ni kita kenali. Yang kedua, di dalam kita punya persamaan ni ada lagi 6x kuasa 2. So maknanya situ ada 2 kali kuasa. Jadi macam mana kita nak selesaikan? So kita boleh gunakan konsep penggantian. Iaitu kita gantikan yang di dalam sini dengan U. Jadi kalau kita tengok untuk soalan C. Okey, kalau kita perhatikan untuk soalan C. So macam mana cara penyelesaian dia? Jadi di sini kita ada Y sama dengan punca kuasa. Ataupun set. Okey, set berapa tu? 6x kuasa 2 tambah 8. 6x kuasa 2 tambah 8. Okey, so sama dengan. Okey, kita nak buat macam mana? Kita andaikan. Okey, bahawa. Okey, bahawa apa? Bahawa U adalah sama dengan 6x kuasa 2 tambah 8. Jadi bezakan du terhadap dx, maka kita akan dapat 6 darab 2 dapat 12x. 8 tidak ada x, maka tak perlu kita ubah apa-apa. Yang kedua, kita ada apa sini? Kita ada y sama dengan apa? Punca kuasa u. Okey, tukarkan dia ke dalam bentuk indeks jadi kuasa u kuasa 1 per 2. So, barulah kita buat pembezaan dy terhadap du. Maka kita akan dapat 1 per 2 u kuasa 1 per 2. Okey, kena tolak 1. So, 1 per 2 tolak 1. Kita akan dapat negatif 1 per
2. So sini dapat negatif 1/2. Okay, and then okay, kemudian barulah kita pergi kepada dy over dx. So salin balik dia punya formula ya, dy over du darab dengan du over dx. So daripada sini kita akan gantikan dy over du adalah sama dengan, okay, ini ada kuasa negatif kan. So bila ada kuasa negatif, kita boleh terus pindahkan 1/2 u kuasa 1/2 ataupun kita boleh terus tukar ke dalam bentuk set. So 2 kuasa set u. Jadi maknanya dy over du adalah sama dengan 1/2 set. Okay, u kita adalah sama dengan 6x kuasa 2. Okay, tambah 8. Okay, darab dengan dy over dx adalah sama dengan 12x. Okay, selesaikanlah. 12 dengan 2 kita boleh potong. So 12 dengan 2 jadi sini 6, sini jadi 1. So sama dengan 1 darab 6 dapat 6 per dengan, okay, belakang ni ada x, so jadi 6x per dengan bawah tu, okay, adalah 6x kuasa 2 tambah 8. Okay, dah selesai. Makna apa? Maknanya kita boleh gunakan penggantian u dengan mengamalkan konsep petua rantai. Okay, so cikgu ingat untuk hari ni cukuplah itu dulu. Kita tak perlu tambah lagi kan? Sebab nanti kalau kita tambah lagi, nanti takut kita pening. So, yang lepas ni, yang akan datang ni baru kita lihat kepada petua yang berikutnya. Yang petua yang berikutnya kita panggil petua hasil darab. Petua hasil darab dia ada penggunaan U dV tambah V du. Yang ni nanti kita akan lihat kemudian. Sambil-sambil tu mungkin kamu boleh study dulu untuk fahamkan. Okey, kalau kata ada persoalan nanti dalam kelas berikutnya kamu boleh tanya. So untuk yang hari ni kita akan berhenti kat sini. Okey. Jadi sambil-sambil tu kita kena kukuhkanlah balik kita apa yang kita dah belajar kan. Jadi tambah daripada yang tadi ada 4 soalan. So kita tambah sikit lagi. Okey, sama juga hari ni 8/3/2021. So selesaikan soalan 1, tak banyak cikgu ambil soalan B, D, okey, E, G. Dan tengok belakang. Belakang ada lagi kan? Okey. Nombor 2 ni kita ambil tak banyak, ambil 2 je. Soalan A, soalan E. Okey, soalan 3 pun sama, ambil soalan A sahaja. Okey, soalan 1 tu kita kurangkanlah. Okey, kita kurangkan. Okey, sini ada 4 kan? So kita kurangkan. Okey, kita buang D, kita buang G. So cukup 2, campur tak ada 4. Okey, so soalan 1, 2, 3. Okey, so cuba selesaikan beberapa soalan tadi. Kalau ada ketidakfahaman, kamu boleh rujuk dengan cikgu semula. Baik, jadi untuk hari ini cikgu ingat cukuplah kita berhenti kat sini. Okey, cuba fahamkan betul-betul topik pembezaan. Topik pembezaan dia senang je. Cuma dia ada beberapa rule ataupun petua-petua yang kita perlu patuhi untuk pastikan kita boleh dapat jawapan yang tepat. Okey, that's all for today. Any other question? Ada apa-apa persoalan yang kita boleh bincangkan sebelum kita berhenti? Kalau tak ada soalan, mungkin kita boleh berhenti di sini. Okey, so maknanya tak ada soalan lah kan? Jadi kita boleh berhenti di sini. Kita sudahi dengan tasbih kafarah dan juga surah Wal-'Asr.